Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, kumpulan kami ingin mempersembahkan tugasan pentaksiran berterusan tugasan 3 subjek PKUK 1094. Pada hari ini, kumpulan kami telah memilih ujian Farnworth di 15 sebagai ujian saringan mata bagi MBK ketidakupayaan penglihatan. Seperti yang kita tahu, pempengaruh terkenal media sosial iaitu Mark Zuckerberg iaitu sebagai pengasas Facebook juga mempunyai masalah dalam penglihatan iaitu mempunyai masalah rabun warna. Walau beliau hanya mampu melihat warna biru secara jelas namun tidak dapat melihat warna hijau dan warna merah. Kejayaan beliau tidak menjadi penghalang walaupun beliau mempunyai masalah rabun warna. Sebelum kita memulakan perbentangan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan para pembentang. Yang pertama, nama saya Nurul Hanania Fariha binti Aziz dan pembentang kedua iaitu Sarah Nabiha binti Amnorden. Kami daripada PISMP Kependidikan Hal 1 Jun 2023. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk menerangkan dahulu objektif dalam persembahan kita pada hari ini. Objektif yang pertama iaitu untuk pengenalan tentang ujian Farnworth di 15. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti cara pelaksanaan ujian Farnworth di 15. Yang ketiga adalah untuk mengkaji kefungsian ujian Farnworth di 15. Dan akhir sekali adalah untuk menjelaskan kelebihan yang ada pada ujian Farnworth di 15 daripada ujian-ujian yang lain. Kumpulan kami telah memilih masalah penglihatan iaitu rabun warna. Pertama sekali kita akan membincangkan tentang pengenalan tentang rabun warna. Individu yang mempunyai rabun warna masih boleh melihat warna namun mempunyai perspektif warna yang berbeza. Pustakaran membezakan warna yang terang dan gelap. Contohnya warna merah, kuning dan hijau. Kecacatan yang berkaitan rabun warna dia mempengaruhi sel-sel penerima di retina mata kita. Akhir sekali, rabun warna juga dikategori sebagai penyakit keturunan iaitu penyakit genetik. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis rabun warna. Jenis-jenis rabun warna boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu monokromat, dikromat dan trikromat. Bagi monokromat ialah rabun warna yang sepenuhnya sel kon pada retina tiada iaitu tiada sel kon merah, hijau dan biru dan penglihatan hitam dan putih sahaja. Monokromat merupakan tahap rabun warna yang sangat teruk. Seterusnya, peringkat jenis yang kedua adalah dikromat. Dikromat individu yang mempunyai masalah rabun warna kategori dikromat tidak mempunyai salah satu kon warna seperti tidak mempunyai kon pigmen merah iaitu protanopia ataupun hijau iaitu dioptanopia ataupun biru iaitu tritanopia. Dan seterusnya iaitu jenis yang ketiga iaitu trikromat. Mereka tidak mempunyai masalah yang ketara terhadap penglihatan mereka tetapi mereka suka untuk membezakan warna-warna yang hampir seperti warna merah, magenta, biru, orange, kuning dan hijau seperti gambar yang ditertera. Seterusnya, mari kita mengenali tentang punca-punca rabun warna. Punca yang pertama adalah berlaku disebabkan kognitif iaitu sejak lahir. Kebanyakan individu yang mempunyai masalah rabun warna disebabkan oleh genetik. Jenis dan tahap rabun warna juga berbeza mengikut individu. Akhir sekali, golongan lelaki lebih berisiko untuk menghidapi masalah rabun warna iaitu 5 hingga 10% daripada wanita. Faktor yang kedua adalah faktor perolehan iaitu penyakit yang dihadapi seperti penyakit kencing manis yang boleh mengakibatkan terhadap penglihatan mereka. Seterusnya adalah faktor penuaan penglihatan yang semakin kurang jelas dan akhir sekali adalah faktor kesan sampingan ubat seperti ubat penyakit tuberkulosis iaitu penyakit TB dan arthritis rheumatoid. Seterusnya kita akan pergi kepada fokus utama kita pada persembahan hari ini iaitu ujian saringan mata ujian Farnworth di 15. Seterusnya, kita beralih kepada pengenalan kepada ujian Farnworth di 15 ini. Ujian ini telah diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Mr. Farnworth menggantikan ujian
Van Worth Monsil 100 Witan yang terkenal. Ujian ini bertujuan untuk pengelasan dan bukannya bertujuan untuk pengkajian terhadap buta warna secara lebih mendalam, kerana ujian terhadap buta warna secara lebih mendalam boleh menggunakan ujian Van Worth 100 Witest. Ujian Van Worth D15 ini dikenali sebagai ujian menyusun platelet warna, dan ianya merupakan salah satu ujian yang mencabar kepada orang yang menghidapi rabun warna tersebut. Jika terdapat kesalahan dalam melakukan ujian Van Worth D15 ini, jenis penyakit buta warna pesakit boleh dikira dan juga tahap keterukan buta warna tersebut boleh dianalisis oleh pakar penganalisis buta warna tersebut. Berikut merupakan cara pelaksanaan ujian Van Worth D15 kepada pesakit yang mengalami buta warna. Setiap set D15 mengandungi cakera rujukan dan 15 cakera bernombor yang membentuk bulatan warna yang tidak lengkap. 15 cakera bernombor tersebut akan dipisahkan daripada kotak set D15 dan pesakit dikehendaki untuk menyusun cakera tersebut secara berturutan. Penilaian yang dibuat akan menentukan persepsi warna atau kecacatan pesakit buta warna dalam paksi deutan, protan atau tritan. Pesakit yang mengalami kekurangan dalam penglihatan warna akan menyusun cakera warna dalam susunan yang berbeza daripada orang yang mempunyai penglihatan warna yang normal. Maksudnya di sini, corak susunan warna yang disusun oleh pesakit buta warna adalah berlainan daripada corak susunan warna yang akan disusun oleh orang yang normal. Pemilihan cakera pesakit digambarkan pada salinan template lembaran skor bagi melihat tahap keterukan buta warna pesakit tersebut. Ini merupakan jenis-jenis penyakit buta warna yang akan dihidapi oleh pesakit dan boleh dikenal pasti melalui ujian Van Worth D15. Yang pertama, deutan, di mana pesakit akan mengalami masalah buta warna terhadap warna merah dan warna hijau. Namun, sensitiviti terhadap warna hijau adalah paling rendah. Yang kedua, protan. Pesakit akan mengalami masalah buta warna bagi warna merah dan hijau juga, namun tahap sensitiviti terhadap warna merah adalah paling rendah. Dan yang terakhir sekali, tritan, di mana pesakit akan mengalami masalah buta warna terhadap warna biru dan kuning, namun tahap sensitiviti terhadap warna biru adalah paling rendah. Kemudian, kita melihat kepada kefungsian ujian Van Worth D15 ini. Jenis kecacatan dapat ditentukan dengan membandingkan garis silang untuk melihat sama ada garis tersebut selari dengan paksi kekeliruan warna protan, deutan maupun tritan. Kekeliruan yang berlaku secara kerap dalam arah tertentu merentasi helaian skor mendedahkan jenis kecacatan warna pesakit tersebut. Hal ini adalah kerana apabila pesakit tersebut mengambil ujian ini sebanyak beberapa kali, dapat menentukan dengan lebih tepat lagi tahap penyakit yang dialami oleh pesakit buta warna tersebut. Yang ketiga, dengan ujian Van Worth, perbezaan antara kecacatan ringan dan sederhana tidak mudah ditentukan. Perbezaan antara kekurangan sederhana dan kuat sering dipertimbangkan pada 10 lintasan. Hal ini telah diperjelaskan pada awal-awal tadi, di mana ujian Van Worth ini bukan untuk melihat tahap pesakit tersebut secara mendalam, namun hanya untuk pengelasan sama ada pesakit tersebut mengalami kekeliruan warna protan, deutan maupun tritan. Oleh itu, bagi mengesahkan lagi ketepatan ujian ini, pesakit perlulah mengambilnya beberapa kali untuk melihat tahap pesakit tersebut.
Selain itu, kelebihan ujian Funwalls D15 ini adalah mudah didapati di mana-mana klinik mata yang berdekatan. Seterusnya, ujian Funwalls D15 ini memakan kos yang rendah kerana bahan-bahan yang digunakan tidak menggunakan teknologi yang tinggi dan juga mudah didapati oleh mana-mana pakar mata yang terdapat di klinik mata tersebut. Dan seterusnya, cepat kerana pelaksanaan dan juga penilaian secara terus boleh dibuat oleh pakar mata tersebut terhadap pesakit yang ingin menganalisis jenis tahap masalah buta warna yang mereka hadapi. Rajah yang ditunjukkan dalam slide ini adalah cara bagi pakar buta warna menganalisis pesakit buta warna tersebut sama ada mengalami masalah kekeliruan warna dari segi protan, deutan maupun tritan. Seterusnya, berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam ujian Funwalls D15. Peralatan-peralatan tersebut mengikut warna dan pesakit akan menyusun mengikut ton warna yang betul. Untuk mengetahui video pelaksanaan ujian Funwalls dengan lebih lanjut, mari kita saksikan video ini. So you can take your time, no rush. Sebelum kita mengakhiri persembahan kita pada hari ini, apa yang dapat kita rumuskan adalah pengesanan awal dari usia kanak-kanak dapat membantu memperbaiki kelemahan rabun warna. Sepatutnya kita tidak melihatnya sebagai satu kecacatan kerana selalunya mereka hanya menghadapi kekurangan warna hijau dan warna merah dan bukan hidup dalam dunia hitam putih. Kebanyakan penghidap rabun warna mempunyai penglihatan yang normal. Penghidap rabun warna juga tidak mempunyai masalah dalam pembelajaran kerana ia tidak melibatkan IQ. Hanya mereka hanya perlu dipantau supaya pemilihan bidang kerjaya mereka yang bersesuaian supaya mereka mampu berjaya sama seperti manusia yang normal. Ini merupakan senarai rujukan yang kami gunakan bagi menjayakan perbentangan ujian Funwalls D15 ini. Kami rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.